Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar sekalian? Sebelum Muallimah mulakan pelajaran kita hari ini, Muallimah ingin memperkenalkan dahulu diri Muallimah. Muallimah ialah Muallimah Anis Amira dan akan mengajar subjek Adab dan Akhlak Islamiah tahun 5 Uthman pada tahun ini. Sebelum kita masuk kepada pelajaran 1 pada hari ini, Muallimah ingin bagi tahulah apa adab-adab yang kita akan belajar sepanjang sesi persekolahan pada tahun ini. Kita boleh tengok kat sini. Pelajaran pertama ialah adab ketika bekerja. Pelajaran kedua kita akan belajar tentang adab berjual beli. Yang ketiga adab ketika bermain, dan yang keempat adab dengan pemimpin. Akhir sekali kita akan belajar adab bermesyuarat ataupun kita panggil juga muzakarah. Ini antara adab-adab, ada 5 adab yang kita akan belajar. Sebelum kita masuk kepada tajuk seterusnya, Muallimah nak awak tengok gambar yang ada di hadapan awak sekarang. Muallimah nak awak teka gambar itu apa kaitannya dengan pelajaran yang kita belajar hari ini. Kalau kita tengok, ada yang bawa cangkul kan, ada yang bawa tali ukur, pakai baju bomber, bawa buku dan sebagainya. Kalau kita tengok kat situ kan. Apa yang kita boleh kaitkan dengan apa yang boleh kita kaitkan gambar tersebut dengan tajuk kita yang akan belajar hari ini? Ya, betul. Kita akan belajar hari ini adalah akhlak, adab semasa bekerja. Adab semasa bekerja, iaitu topik hari ini. Kita akan tengok 4 topik kecil, iaitu pengertian bekerja, adab bekerja, jenis-jenis pekerjaan, dan akhir sekali dalil nakli. Kita akan tengok 4 topik kecil ini sahaja hari ini. Mula-mula sekali kita akan tengok pengertian ataupun maksud bekerja. Apa yang dimaksudkan dengan bekerja ni? Bagi yang ada buku teks, boleh tengok muka surat 8. Baca bersama-sama Ustazah. Bekerja adalah perbuatan yang dilakukan mengikut cara-cara keredaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan menjadi suatu ibadah. Allah meredai pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Secara ringkasnya, pengertian bekerja ini ialah bekerja itu satu perbuatan yang mana mengikut cara-cara keredaan. Kita bekerja ini untuk mencari keredaan Allah semata-mata, bukan sekadar hanya untuk bekerja. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang mana kita tahu Rasulullah ini sewaktu kecil dia adalah seorang pengembala kambing, dan bila dewasa beliau dididik menjadi seorang peniaga, seorang usahawan. Di sini menunjukkan bahawa beliau juga adalah seorang yang bekerja. Seterusnya kita tengok pula adab bekerja. Apa adab yang perlu diamalkan semasa melakukan pekerjaan? Mula-mula sekali menetapkan niat mencari rezeki kerana Allah. Semua apa-apa yang kita lakukan mestilah diniatkan kerana Allah. Yang kedua, memulakan pekerjaan dengan bacaan basmalah, atau basmalah ni ialah Bismillahirrahmanirrahim. Setiap apa perkara yang kita nak lakukan, kita kena mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu adab bekerja. Yang ketiga, menutup aurat dan berpakaian kemas. Seseorang itu perlulah menutup aurat dengan sempurna, mesti berpakaian kemas apabila melakukan pekerjaan. Bila pergi kerja, mesti pakai pakaian yang menutup aurat. Yang perempuan, lelaki pun sama, kena pakai pakaian yang menutup aurat dan mesti berpakaian kemas. Tak naklah pakai yang selekeh-selekeh kan. Yang keempat, yang seterusnya, menepati masa. Menepati masa. Contoh, kalau cakap mesyuarat pukul 8, kena tepatlah pukul 8 dah masuk bilik mesyuarat. Tak nak pukul 8 start bekerja tapi baru on the way nak ke tempat kerja. Seterusnya, mestilah ceria dan mesra. Ceria dan mesra dengan kawan-kawan yang bekerja. Tak nak bermasam muka, mesti
mesti ceria, mesti mesra. Okey. Yang seterusnya tengok. Bersifat amanah, tekun, redha dan ikhlas. Setiap pekerjaan yang dilakukan mestilah amanah. Kena amanah dengan melakukan pekerjaan itu. Okey. Tekun. Apa maksud tekun? Tekun bersungguh-sungguh buat kerja tu sampai siap. Tekun kena siapkanlah kerja tu. Okey. Redha dan ikhlas. Redha dan ikhlas ni, redha bila melakukan pekerjaan itu, tak ada merungut. Okey. Ikhlas tu adalah ikhlaslah melakukan pekerjaan tersebut. Okey. Seterusnya, saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Kalau ada kawan-kawan yang tak mampu nak menyelesaikan tugas itu, sama-sama membantu dia menyelesaikan tugas itu, menyiapkan tugasan yang diberikan. Okey. Yang seterusnya, melaksanakan ibadah wajib. Okey, ibadah wajib ni apa? Puasa, solat. Okey, walaupun bekerja tetap mesti melakukan ibadah-ibadah wajib yang Allah suruh. Solat wajib lakukan. Okey, bila masuk waktu Ramadan, semua wajib berpuasa. Okey. Last sekali, usaha, doa dan tawakal. Okey, seterusnya kita akan tengok jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ni ada dua. Jenis pekerjaan yang halal dan jenis pekerjaan yang haram. Okey, yang mula-mula sekali kita akan tengok kat sini jenis pekerjaan yang halal. Apa contoh? Contohnya guru. Guru ni halal lah. Okey. Yang kedua jurutera, yang ketiga kerani, yang keempat doktor, yang kelima nelayan, yang keenam pendakwah, yang ketujuh penulis, yang ke-8 pengembala kambing. Ini adalah contoh-contoh pekerjaan yang halal yang Allah redha. Okey. Yang Allah sukalah ni antara pekerjaannya. Okey. Okey, seterusnya kita tengok antara contoh pekerjaan yang haram. Sebenarnya banyak lagi, ni adalah antara contohnya. Okey, satu pendakwah. Okey, apa maksud pendakwah? Pendakwah ni adalah orang yang menyebarkan, orang yang cuba untuk menyesatkan agama Islam itu sendiri. Tak bolehlah, haram buat benda tu kan. Okey, yang kedua perompak, yang ketiga penyeluduk, yang keempat pencuri, yang kelima kaki pukul, yang keenam pembunuh, yang ketujuh pengedar dadah, yang ke-8 penjual arak. Okey, ini 8 contoh pekerjaan haram. Yang buatnya akan dapat dosa, yang Allah tak suka bila melakukan pekerjaan ini. Okey, kita tak naklah ada siapa-siapa dalam kalangan ahli keluarga kita melakukan pekerjaan haram ini. Okey. Okey, last sekali sebelum kita habiskan kelas kita hari ini, kita tengok dalil nakli. Apa yang Allah firman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, maksudnya apa? Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Okey, apa maksudnya? Allah berfirman bahawa kalau sedang berjual beli, tiba-tiba waktu tu azan, okey, semua kena tinggalkan dan pergi untuk solat, untuk kembali kepada Allah. Maksudnya apa-apa pekerjaan yang kita lakukan, lepas tu tiba-tiba masuk waktu solat. Okey, waktu solat ibadah wajib, kita kena tinggalkan pekerjaan itu dan kita akan tunaikan solat dahulu. Kita tunaikan kewajipan yang Allah tetapkan. Okey. Okey, jazakallahu khairan kathiran. Semoga perkongsian pada hari ini mendapat manfaat kepada anak-anak sekalian. Okey, kita insya-Allah kita akan berjumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.